InsyaAllah mari kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insya-Allah. Okey, Ustazah akan ulang juga dari awal ya. Okey, tengok ya. Surah kita surah Al-Qari'ah. Kalau kita tengok ayat yang pertama tu Al-Qari'ah itu, perkataan Al-Qari'ah ini tengok dia bermula dengan alif lam ya, dan akhirnya ada ta marbutah. Okey, alif lam satu ciri ya. Ta marbutah itu satu ciri. Maksudnya pada perkataan ini ada dua ciri yang menandakan perkataan Al-Qari'ah ini adalah noun ataupun Arab dia isim. English dia noun, bahasa Melayu kata nama. Kalau Arab dia isim. Ini kita dah nak, oh Al-Qari'ah adalah isim. Macam mana nak tahu ya? Macam mana kau tahu dia ni isim? Oh sebab dia bermula dengan alif lam. Ataupun akhirnya ada ta marbutah. Kadang-kadang perkataan tu dia ada satu je. Dia ada satu saja ciri-ciri isim. Kadang-kadang dia ada dua. Tak ada masalah pun. Cumanya di sini tambahan untuk alif lam. Mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam bermaksud kata nama itu ataupun isim itu adalah isim khas, kata nama khas. Alif lam itu kita boleh terjemahkan dia sebagai, kalau English lah kita boleh terjemahkan the, T-H-E tu, the. Kalau kita kata buku, dia jadi the book. Kita boleh terjemahkan alif lam itu sebagai the. Bila ada the book menandakan itu kata nama khas. Kalau kita kata a book, a book maksudnya itu kata nama am. Nampak? Alif lam itu sendiri bukan saja ciri-ciri dia isim, dia juga menandakan kalimah itu adalah kalimah khas, kata nama khas. Al-Qari'ah. Dan di sini Al-Qari'ah ini dirujuk kepada hari kiamat. Memang hari kiamat banyak kalimah-kalimah yang menandakan dia hari kiamat ya. Okey. Dan satu lagi di sini, jika permulaan, tak kisahlah nak surah ni ke surah mana ke, jika permulaan perkataan itu bermula dengan isim, ini isim kan? So, kita boleh kata Al-Qari'ah ya, kita boleh kata dia sebagai, sekejap ya, sementara kawan kita nak upload tu, Ustazah ada juga nak send ya, nak send. Apa-apalah jika perkataan itu bermula dengan isim, dia boleh kategori sebagai macam kita kata struktur ayat ya. Struktur ayat dalam bahasa Arab begini tau. Struktur ayat ada dua je ya. Struktur ayat ataupun Arabnya dipanggil jumlah. Jumlah tu bukan total ya. Jumlah tu bukan berapa jumlah kau kena bayar, bukan. Jumlah di sini bermaksud ayat. Arab dia jumlah. So dalam bahasa Arab, struktur jumlah ataupun struktur ayat ada dua jenis ya. Ustazah tengah hantar dekat grup kita. Dapat dengan saya. Okey. Ustazah ada sending ya. So, yang Ustazah sending kalau Linda dapat upload ya. Okey. Yang Ustazah hantar ni tajuk dia al-jumlah. Al-jumlah bermaksud ayat ya. Dan dia ada dua jenis pecahan ayat di dalam ilmu bahasa Arab ya. Jumlah kategori yang satu memula tu ismiyah ya, dan sebelahnya fi'aliyah. Ismiyah tu bermaksud isim ya, daripada perkataan isim, kata namalah ya. Dan fi'aliyah tu bermaksud fi'il. Nampak ni? Jumlah maksudnya ayat. Ada dua jenis ayat dalam ilmu bahasa Arab. Jumlah yang bermula dengan isim, dipanggil ya. Okey, dipanggil ismiyah, jumlah ismiyah. Jika jumlah itu ataupun ayat itu bermula dengan kata fi'il, apa-apalah kata fi'il, kata kerja past tense ke present tense ke future, dia panggil jumlah fi'aliyah. Dia panggil gitu ya. So yang ini sebenarnya Al-Qari'ah ini awal-awal dia dah bermula dengan kata nama. Jadinya Al-Qari'ah itu sebenarnya adalah jumlah ismiyah. Dia sebenar. Kalau kita nak kata dia ya isim lah, betul sebab dia alif lam. Dia macam mana kena isim, ta marbutah ya. Dan satu lagi ekstranya, mana-mana apa saja jika perkataan itu isim bermaksud itu adalah jumlah ismiyah. Ayat yang bermula dengan isim. Dia panggil macam tu ya, jumlah ismiyah. Okey, Al-Qari'ah. Okey, kalau ma ni dia ada banyak maksud sebenarnya, bukan banyak tu banyak, 4. Banyaklah tu ya.
So Ustazah akan hantar juga. Kalau Linda, kita dah ada ke maksud-maksud ma? Dah ada ke? Ha? Ada tak Linda? Kalau dah ada, Ustazah tak hantar. Masuk rumah Ustazah. Perkataan ma tu yang ayat kedua, mal qari'ah. Macam tak ada lagi Ustazah. Ya, Ustazah hantar ya. Ustazah hantar. Sekejap kita dia sending ya. Okey, perkataan ma ya. Kalau kita tengok ayat yang kedua, dari segi membacanya, kita akan membaca mal qari'ah. Itu dari segi membaca. Tetapi kalau kita pecah-pecahkan dia ada dua perkataan. Satu ma, satu al-qari'ah. Kita tadi mula-mula ada al-qari'ah kan. Jadi ma adalah satu perkataan lain, al-qari'ah adalah perkataan lain. Ma ya. Ma tu sangat mudahlah sebab dia banyak. Dan Ustazah dah hantar ma ada beberapa maksud. Ya, ditengok kat sini. Ada yang pertamanya kalau dia dibagi kat sini huruf ma dekat al-harfu. Al-harfu tu bermaksud huruf ya, ma. Ma ni lah. So ada beberapa maksud di sini 4 ya. Yang pertamanya kalau kotak tu dia tulis al-istifhamiyah. Itu istifham yang kotak pertama ya. Ma tu bermaksud istifham, bermaksud pertanyaan, apakah? Kalau ma itu dia maksudnya apakah, kita panggil istifham ataupun istifhamiyah, pertanyaan apakah. Kalau yang kotak kedua tu nafiyah, an-nafiyah, nafi, menafikan. Jika dalam konteks ayat itu ma itu bermaksud tidak, maksudnya ma itu dipanggil ma nafi, nafiyah. Okey, itu maksud yang kedua. Yang ketiga al-mausuliyah, ma juga, tapi maksud dia kata hubung, kata sendi ya. Dia ada dalam kita punya list isim mausul, ada ma. Ma di sini bermaksud apa-apa yang. Pak, dia bukan apakah. Kalau apakah pertanyaan, kotak pertama. Kalau dia kata tidak, kotak kedua. Tapi kalau dia kata apa-apa yang, ini kategori yang ketiga. Masih ada bunyi apalah, tapi apa-apa yang. Ini dalam isim mausul ada. Dan yang keempat, ta'ajjubiyah, ta'ajjub. Kalau kita kagum ya dalam ilmu bahasa Arab, bila kita kagum kita biasa menggunakan ma. Okey. So di sini kalau kita tengok ayat kita yang kedua, tadi mula-mula al-qari'ah. Itu ada antara nama-nama hari kiamat ya. Mal qari'ah, ataupun kita pecahkan ni lah. Ma al-qari'ah. Apakah itu? Ataupun apakah al-qari'ah? So ma di sini ma yang mana? Ma yang pertama, ma pertanyaan tadi. Istifhamiyah. Nampak? Ma sendiri mempunyai beberapa maksud ya. So ma situ dipanggil ma istifham. Istifham. Istifham ada bunyi faham sedikit dalam tu. Istifham, faham ya. So ma di sini bermaksud apakah ya. Nama dia ma istifham. Ambil gitu ibu tak apa ya. Okey, al-qari'ah tu macam tadilah, al-qari'ah. Dia isim ya. Bukan saja dia isim khas. Isim khas maksudnya bermula dengan alif lam. Dia ada term dia, isim ma'rifah. Kalau isim khas ya, yang mana-mana bermula dengan alif lam, kita panggil isim ma'rifah, kata nama khas. Apakah al-qari'ah? Macam tu ya. Okey. Okey, yang ketiga wa ma juga di dalam ilmu bahasa Arab dia tak pedulilah tanda mat ke, baca pendek ke, baca panjang, tak peduli ya. So ma di sini sama dengan ma yang kedua tadi. Dari segi perkataan lah. Tetapi maksud belum tentu lagi. Maksud dia tadi ada 4. Sekarang maksud tu kita kena pastikan apa maksud ma ya. Okay, wa ma adraka ma. Ada lagi, ada ma di sini. Ada 2 kali ya, ma ya. Wa ma adraka ma al-qari'ah. Okay, di sini kita nak pastikan kalau kita tanya ia masih berfungsi sebagai pertanyaan. Dan apakah? Waw itu bermaksud dan. Tetapi dari segi ilmu bahasa Arab, kategori huruf waw itu dia ada grup-grup dia. Waw itu dipanggil ataf. Huruf-huruf penyambung dipanggil. Okey. Wa dan ma, apakah? Dan apakah engkau tahu? Dia macam tu tahu. Adraka. Adraka, ka itu. Kalau perasan ada tangan yang mula-mula Linda. Boleh tak Linda share pada kita tangan? Yang dua-dua tu, dhamir, kedua-dua dhamir. Dhamir ini adalah kata ganti diri. Dia ada 2 jenis yang berbeza ya. Okey, kata ganti diri. Kalau yang duduk di hujung perkataan macam ni, bermaksud ini dhamir muttasil. Nama dia. Dia melekat di hujung perkataannya, dhamir muttasil. Tetapi ka ni untuk siapa? Kita kena tahulah bila kata dhamir, kata ganti diri ni macam ni tahu.
awak, saya, kami, kita, mereka, dia berdua. Macam itulah. Itu ya. So ka ni kita nak tahu siapa ya? Ka ni siapa? Saya ke, awak ke, mereka ke? Macam tu yang kita nak detect dia. So kalau kawan kita nanti boleh dah upload, kita boleh tengok ka untuk sebenarnya siapa sebenarnya. Ya, dhamir ini cuba tengok kedua-dua tangan ini memang kena bersama-samalah. Sebab dia merujuk kepada orang yang sama. Kalau kita tengok nama dia ya, kat tengah-tengah tapak tangan tu ya, kat tengah-tengah tapak tangan tu satu dhamir muttasil. Dhamir muttasil ya. Okey, yang dhamir muttasil ni adalah yang duduk di hujung perkataan lain. Okey, sebelah dia pula dia letak dhamir sahaja. Boleh ataupun sebenarnya dia dhamir munfasil, boleh juga. Nak panggil dhamir saja pun boleh ya. Okey. Apa dia kalau kita kata yang ka sebab dia duduk di hujung perkataan, kita kena tengok tangan yang dhamir muttasil ni. Cari ka, mana ka? Tu dekat jari telunjuk paling atas. Kita nak tahu dia untuk siapa, tengok tangan sebelah. Tengok tangan dhamir tadi, tengok jari yang sama, jari telunjuk yang sama atas. Kita kena tengok. Dia punya susunan memang dia dah susun untuk itu. Kita tak boleh tukar-tukar. So ka di situ sebenarnya adalah anta. Anta maksudnya awak. Gitu ya. So di sini dan apakah awak tahu? Macam itulah. Adra tu dia fi'il ya. Dia fi'il madhi. Fi'il madhi 4 huruf adra. Siapa nak tanya silakan ya. Tanya terus-terus, ada masalah ya. Dan apakah kamu tahu? Adra maksudnya tahu. Ka tu awak tadilah. Ma, apakah dia? Sama juga ma ya. Pertanyaan lagi. Ma istifham dipanggil. Biasakan menyebut istifham. Istifham ada mengandungi perkataan faham di dalamnya ya. Istifham. Ada kan bunyi kan? Tifham. Fahamlah tu ya. Okey, kedua-dua ma di sini ya adalah sama. Ma istifham. Apakah dia ataupun apakah itu? Boleh je. Apakah al-qari'ah? Al-qari'ah tu yang tadilah. Okey, yauma. Yauma bermaksud hari. Okey, dan kita ada list zaraf. Linda boleh keluarkan list zaraf tak? Okey, dia apa-apa yang menceritakan masa, contohnya hari ke, minggu ke, bulan ke, ataupun pagi, petang, semalam, esok, itu dipanggil menunjukkan masa. Kita nama dia kita panggil zaraf ya. Dan sementara kawan kita nak keluarkan ya. So dia macam-macam tau. Oh yang ni jatuh kategori dia nama dia macam ni. Yang ni jatuh kategori nama dia macam ni. Ya. So yauma. Okey, kawan kita dah keluarkan. Ada zaraf ya. Apa? Zarafu. Az-zarafu bermaksud zaraf. Zaraf itu ada dua ya. Ada dua di bawah tajuk zaraf. Zaman, zamanun. Zamanun maksudnya zaman menunjukkan masa macam tadilah yauma. Hari ke, esok ke, bulan ke, tahun ke, ataupun pagi ke, petang ke, esok ke, semalam. Dia menunjukkan masa ya. Dan sebelah dia makanun. Makanun ataupun kita panggil makan maksudnya tempat. So apa perkataan yang menunjukkan masa ataupun tempat ya. Itu dipanggil zaraf. So yauma adalah zaraf. Dan satu lagi tentang zaraf yang kita nak perlu faham. Dia biasanya baris nasab ataupun atas. Yauma. Tengok perkataan yauma. Mim itu baris atas. Untuk zaraf, zaman dan juga makan, biasanya perkataan itu mesti akhirnya baris atas ataupun fathah ataupun nasab ataupun mansub. Nampak banyak kita boleh guna. Nak panggil baris atas je pun boleh. Nak panggil fathah yauma, ma tu baris dia. Fathah dia bukan yaumu. Kalau yaumu bukan. Kalau yaumi bukan. Itu ciri-ciri zaraf. Boleh kata majority kebanyakan daripada zaraf dia baris dia mesti nasab ataupun fathah. Tetapi ada juga zaraf yang bukan nasab saja, dia boleh segala baris pun ada juga, ada terkecuali, tapi jangan risau. Kebanyakannya kita pegang itu je sudah cukup ya. So yauma menunjukkan pada hari, dia punya maksud, ataupun nak kata hari itu pun boleh, pada hari itu pun boleh. Itulah maksud dia pada hari itu ya. Pada hari itu tadi merujuk kepada Al-Qari'ah tadilah. Ya, Al-Qari'ah kan hari kiamat kan. So yauma maksudnya dia merujuk kepada hari yang tadi ya. Pada hari itu ya. Okey. Yakunu. Yakunu kita pernah ada kana. Betul tak Linda? Kita pernah ada fi'il madhi kana. Ada tak? Linda memang dia kena memang dia penat sikitlah kelas bahasa Arab ni.
dia kena cari lama, tapi lama-lama dia paling mahir nanti lama-lama. Dia fi'il madhi kana. Sementara Linda tengok dalam dia punya tu ya. Sekejap, Ustazah pun tengok dalam phone sekejap. Sebab dalam phone Ustazah tadi terlampau banyak nota sebenarnya Yang dalam. minggu lepas punya, yang 2 minggu lepas saya bagi share tu ke? Rasanya kot. Ya, kana. Kalau ada. Kalau tak ada Ustazah snap lah. Kita tengok sekejap. Memang dalam phone ni terlampau banyak. Bila terlampau banyak tu nak cari pun lambat. Lepas tu kena tanya Linda je kalau Linda ada. Linda tak ada. Siapa-siapa yang ada ya. Yang lain, kawan lain kalau ada nampak dalam phone, masuk dalam grup kita, tengok dekat media grup kita. Ya, sebab Ustazah tengok dalam Ustazah punya media, bukan dalam WhatsApp. Jika ada nampak kana, upload dekat grup WhatsApp kita. Ini bukan, ini kana. Okay, kana ni adalah fi'il madhi ya. Okay, fi'il maksudnya verb, kata kerja ya. Dia bahasa Arab, dia kata kerja dia ada fi'il madhi, namanya past tense ya, ataupun past tense, ataupun fi'il mudhari' ataupun present tense, ataupun dia ada fi'il amar. Fi'il amar maksudnya perintah ya. Okey. Dah kena share ke Ustazah? Apa dia? Ustazah kena share kot. Ni dah tak jumpa lah pula kat mana. Okey, Ustazah tengah tengok kamus biru jap. Ustazah nampak kana kan, Ustazah snap hantar dekat grup. Okey, perkataan ini kana. Kana. Okey. Kak, siapa ada buku biru ya? Siapa ada kamus biru muka surat 10? Siapa yang ada lah? Sekejap, Ustazah snap sekejap ya. Kita tengok. Siapa yang dah ada kamus biru ya? Kamus biru muka surat 10. Itu ada kana kat situ. Ustazah hantar. Okey, dah sending dah Linda. Okey, siapa yang ada kamus biru yang buku tu tak ada warna-warni ya, yang betul purely black color lah, tak ada warna-warni ya. Muka surat 10, siapa yang ada ya? So di situ ada kana. Kana adalah fi'il madhi. Banyak sangat dalam Al-Quran sebenarnya. Kana, kanu ya. Tetapi di sini yakunu. Yakunu ni cara kita nak tengok dia, saya ingat sikit ya. Tadi snap macam straight je. Tapi dah snap, nampak saya ingat pula. Okey, cuba scroll down sikit. Okey, kana tu, kana tu dengan list dia ke bawah tu, itu fi'il madhi. Fi'il madin tu madi lah ya. Okey, kalau tengok list dia tu semua ke bawah tu list kana adalah fi'il madi. Dia next row tu mudhari tu Linda. Tengok mudhari, tengok sebelah dia ya. Okey, cuba tengok tadi dalam Quran kita ni yakunu. So sebenarnya yakunu adalah yang mudhari untuk kana sebenarnya. Ya. Sekejap. Okey, cuba tengok dulu kat situ ya. Saya tak sukalah dia sengit macam ni. Okey, so yakunu adalah fi'il mudhari'. Asalnya dia kana, asalnya. Kalau madhi dia kana Mudhari' tengok satu ini. tu ada sebelah dia. Sebelah dia. No, atas sekali. Ambil atas sekali kana punya. Atas kana. Ya, itu dia punya apa? So kalau kita tengok kana adalah fi'il madhi dia. Tapi kurang sikit lah. So kalau kana itu fi'il madhi dia, yakunu adalah fi'il mudhari' dia. Mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Ni kurang sengit lah, tapi masih sengit. Kurang sengit sebab dia kena sebelah tangan je kan. Sebelah tangan kena pegang buku. Sebelah tangan snap tu jadi sengit dah. Tapi kurang sikit lah. Okey, kana, yakunu. So from now on bila kita jumpa yakunu dengan kana, sama. Dari perkataan yang sama ya. So yakunu adalah fi'il mudhari'. Ya. Dari segi maksud dia menjadi. Ataupun adalah maksud dia. Itu jelas ya. Kana yakunu. Yauma pada hari, yakunu menjadi. Kalau kita nak translate dia sebab dia fi'il mudhari'. Mudhari' maksudnya sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kiamat kan akan berlaku kan? Tak? Jadi dia menggunakan yakunu ya. Yang kita nak tu mengenal dia, yakunu dengan kana samalah. Jadi senang kita cari ya. Okey, yakunu fi'il mudhari'. Okey, Ustazah nak tambah ya.
Di dalam setiap fi'il, tak kisahlah fi'il madhi dia kana, fi'il mudhari' dia yakun, tak kisah ya, ataupun fi'il amar, ada sebab fi'il ni maksudnya verb, kata kerja ataupun perbuatan, ya. Jadinya di dalam setiap perkataan fi'il itu pasti ada pelaku dia. Macam tu kita cakap, ya. Dia macam menyorok di dalam perkataan itu sebab kita tak nampak pelaku dia siapa. Kana tu siapa? Kalau pelaku tadi apa ya Ustazah? Yang domir tadi, yang tangan tadi. Yang ana ke, huwa ke, hum ke, apa anta ke. Itu kita panggil domir tadi. Domir yang domir yang pertama tu. Domir tu, domir munfasil ataupun domir saja itu juga kita panggil pelaku. Pihak yang melakukan perbuatan. Inilah dalam Quran jika adalah fi'il ataupun perbuatan, siapa yang melakukan perbuatan tu? Inilah semua yang ada di dalam domir ni. Ya, tak ada yang lain dah. Jadi kita cuma nak belajar mengenal. Oh, katalah di dalam yakunu, siapa dia punya pelaku dia? Kita nak tahu apa domir dia ataupun kita guna di dalam setiap fi'il ada domirnya. Itu pun boleh juga. Nampak? Ya. Dia sederik je tu. Dia dah susun awal-awal ya. So kalau kita tengok pada domir dia, karena domir dia adalah huwa, yakunu, domir dia pun sama adalah huwa. Dia dah siapkan awal-awal table ni supaya kita senang nak tengok ya. Okey, itu sedikit ya. Dia menjadi. Huwa bermaksud dia ya. Yakunu menjadi. So dia ni refer kepada siapa? Yauma, pada hari Al-Qari'ah tadi, yakunu, dia menjadi. Maka dari mana datang yakunu maksudnya menjadi. Dari mana datang dia tadi? Huwa tadilah. Domir yang dipanggil domir yang bersembunyi di dalam fi'il. Dipanggil macam tu. Ataupun istilah Arab dia domir mustatir. Mustatir tu tersembunyi, ya, terlindung di dalam setiap fi'il. Ada ya, di dalam setiap fi'il ada domir di dalam dia, tapi terselindung, tak nampak. Sebab dalam yakunu mana nampak kata huwa? Tak. Sebab tu dipanggil domir yang tersembunyi, dipanggil ya. Di dalam yakunu ada huwa sebenarnya. Itu lama-lama kita mahirlah, kita kena terima dia macam tu ya. Okey, siapa sebenarnya huwa tu? Kita boleh detect lagi dari ayat ni. Kita nak tahu siapa huwa tadi tu. Kalau refer kat jari tadi, huwa kategorinya untuk lelaki. Betul tak? Domir ya, domir yang pertama tu Lina. Kita tengok huwa tadi. Huwa adalah jari kelengking. Tengok dia pada jari tu ya, tengok atas dia muzakkar. Atas dia sekali muzakkar, atas sekali ya. So jari kelengking khas untuk muzakkar. So sederik tu huwa, hum, mahum, sepanjang-panjang jari kelengking adalah untuk itu kata ganti diri untuk muzakkar. Maksudnya muzakkar sama ada dia lelaki ataupun haiwan jantan ataupun benda-benda yang kategorinya muzakkar. Dia bukan khas untuk orang. Okey, dalam ilmu bahasa Arab muzakkar memang jantinanya lelakilah, kita kata male ya. Kalau muannas sebelah dia female ataupun perempuan, lepas tu dia repeat. Muzakkar balik, lepas tu dia repeat lagi, muannas balik. Lepas tu ibu jari itu dua-dua pun boleh, unisex dia panggil ya. Muzakkar pun boleh, muannas pun boleh. Okey. Dia kalau kita kata muzakkar, kategori male, dia bukan refer kepada orang je, bukan. Ya, kalau orang khasnya memang katalah orang lelaki memang kategori muzakkar. Tapi Allah sendiri, Allah tidak berjantina, tetapi Allah kategorinya muzakkar. Itu jangan tanya. Kata Ustazah macam mana Ustazah nak jawab? Biol Ustazah nak jawab. Betul tak? Tak ada orang boleh jawab. Betul tak? So ada orang, dia pening lah Ustazah. Kenapa mesti ada muzakkar mu'annas? Ustazah, pengalaman Ustazah. Itu saya pun biol dengar. Okay? Dia ilmu bahasa ni dia tersendiri tau. Jadi kita mempelajari dia. Jadinya kita jangan tanya kenapa. Okey, kategori muzakkar mu'annas, muzakkar mu'annas. Itu dia orang dah susun awal-awal. So kalau kita kata apa tadi yakunu, siapakah domir yang duduk bersembunyi di dalam yakunu? Huwa. Kita boleh tahu siapa huwa tu sebenarnya. Memang dia duduk di jari kelengking untuk muzakkar, tetapi kita boleh detect daripada ayat ni bukan 100%. Tapi banyak persen kita boleh detect lagi sekali ya. Siapakah huwa tu sebenarnya? Tapi ada masanya tak ada. Tapi di sini macam mana kita nak tahu dia adalah huwa tadi? Selepas fi'il, dengar baik-baik. Selepas fi'il, tengok isim dia. Isim yang hadir selepas fi'il. Tengok baris akhir dia. An-nasu. Fokus pada sin. An-nasu. Macam mana nak tahu dia isim Ustazah? Kan dia cakap tadi alif lam. Betul tak? Kalimah yang bermula dengan alif lam ada isim. Tapi ni tak ada pun ta marbutah pun. Tak apa. Yang penting alif lam tu ya. So, dah jumpa dah. Selepas fi'il,
Tengok isim selepasnya apa baris terakhir isim itu. An-nasu, su itu dipanggil baris depan kan? Betul tak? Baris depan. Tapi dalam Arab dia tak panggil baris depan. Ya betul baris depan. Dia panggil istilahnya rufu' dipanggil. Rufu' ataupun marfu' dipanggil. Istilah dia lah. Tapi nak panggil baris depan pun boleh, termasalah. So isim selepas fi'il barisnya baris depan bermaksud an-nasu ni tadilah huwa tadi. Itu maksud dia sebenarnya. Ya. Itu cara kita nak detect. Tapi kalau dia an-nasa, so dia bukan huwa tadi yang di dalam yakunu, bukan. Kalau dia an-nasi, contohlah, tiba-tiba an-nasi pun bukan huwa tadi. Kita dah tahu huwa tadi domir, tapi kita nak tahu huwa tu siapa sebenarnya. So an-nasu, an-nasu adalah manusia. Tengok manusia kategori muzakkar. Itu jangan tanya kenapa manusia kategori muzakkar ya, tapi kita tahu an-nasu adalah huwa yang duduk menyorok ataupun duduk terlindung di dalam perkataan yakunu. Kalau kita terjemahkan ayat ini pada hari yauma ya, pada hari yakunu menjadi. Menjadi apa? Siapa yang menjadi tu? Manusia menjadi. Dia kita terjemahkannya manusia an-nasu, manusia menjadi. Itu kalau kita terjemahkan. Okey. So, an-nasu itu, kata nama itu barisnya depan ataupun istilahnya rufu' ataupun marfu'. Jangan pening dengan rufu' dengan marfu' tu dulu, baris depan tu je dulu ya. Okey. Lepas tu dia ada nama dia lah selain daripada an-nasu itu adalah huwa tadi yang terlindung di dalam fi'il yakunu ya. Juga dia ada nama dia, nama tersendiri untuk an-nasu. Ada juga bukan saja dhamir tadi, boleh. An-nasu itu adalah dhamir tadi. Boleh juga ataupun satu lagi nama dia paling accurate kita panggil an-nasu adalah isim fa'il. Dipanggil macam tu. Okey, siapa Linda tunjukkan balik list tadi, list kana ni tadi. List kana. Tunjuk balik kan, turun bawah kotak. Bawah sekali, bawah kotak, di luar kotak. Ya, turun ya, tengok di bawah kotak ya. Tengok di bawah kotak tu dia ni, jap Ustazah dah tutup. Okey, di bawah kotak tu ya, tengok ya ada yang dot tu ya. Yang 3 dot ya. Yang pertama, tengok dot yang pertama al-masdar. Al-masdar adalah kata nama lah. Al-masdar kata nama. Okey, yang bawah dia pula isim fa'il. Bawah dia tu isim fa'il. Inilah yang Ustazah cakap tadi. Isim fa'il maksudnya dhamir ataupun si pelaku kepada perbuatan itu ya. Dan bawah dia lagi sekali, bawah dot yang ketiga isim maf'ul. Isim maf'ul maksudnya pihak yang kena ataupun yang pasif lah, pihak yang di. Contohnya lah kalau isim fa'il itu maksudnya pelakunya pihak yang melakukan, pihak yang dia macam itulah. Pelaku isim fa'il, isim maf'ul adalah pihak yang kena dia panggil ataupun di pasif lah. Senang cerita lagi, isim fa'il adalah aktif dia, isim maf'ul adalah pasif dia. Yang diberitahu, yang dihimpunkan. Macam tu yang mana di tu semua dipanggil isim maf'ul. Yang mana pelakunya yang berhimpun, yang melakukan, yang memberitahu, yang semua dipanggil isim fa'il. Isim masdar tu kemudian tak apa ya. So an-nas itu nama dia, nama paling glamour, paling accurate isim fa'il. Kalau tak boleh ingat istilah tu, tak apa lagi. Isim adalah isim lah, kata nama. Fa'il maksudnya pelaku, maksud dia. Ya, fa'il. Fa'alif ain lam. Fa'il, pelaku. Okay. Alright, kita terus lagi ya. Kalau nak tanya, boleh ya. Silakan nak tanya. Apa-apa saja. Kalau tak ada, kita terus ya. Ka. Ka di sini, kal-farashi. Agak-agaknya apa? Sila jawab. Siapa yang perasan? Apa? Kal-farashi. Siapa nak jawab silalah. Boleh je. Dari segi maksud, dia bermaksud huruf kaf saja ya. Huruf kaf saja. Dia tak masuk hamzah wasal tu tahu. Sebab hamzah wasal adalah permulaan perkataan. Tengok an-nasu. Tengok perkataan an-nasu, tengok bermula dengan hamzah wasal ya. So kalau kita nak tahu kal-farashi, nak tahu dia ada 2 perkataan, kita boleh detect di situ. Ka, huruf kaf itu semata-mata huruf kaf adalah one word by itself ya. So al-farashi next word pula, lain pula. Itu sebab kita boleh detect dia bermula dengan hamzah wasal adalah perkataan yang baru ya. So ka bermaksud seperti.
So apa nama dia? Ingat tak? Jar. Ya, jar apa maksud jar? Membaris bawahkan isim selepasnya. So jar, kaf itu ka ataupun nama dia jar tadi, dia membaris bawahkan isim. Selepas dia kan isim alif lam kan? Alif lam isim. Tengok last dia baris bawah. Al-farashi baris bawah. So kita boleh kenal dia dari segi istilah jar majrur. Huruf kaf itu dipanggil jar, isim selepasnya dipanggil majrur. Sekejap Ustazah hantar huruf jar. Just in case lah. Siapa-siapa yang kalau Linda tanya Linda lagi. Isi yang lihat. Kalau kawan lain kalau ada huruf jar boleh je masuk hantar kat grup. Huruf jar. Ada kat sini. Sekejap. Satu jar, sini jar. Ya. Sekejap ya Ustazah tengok sekejap. Huruf jar ini ada 8. Sekejap ya. Dah jumpa dah ni, kita nak hantar dekat kawan kita, kat grup kita. So huruf jar ada 8 ya. Tapi senang jugalah. Tu dah ada dah pun huruf jar. Kat sini apa? Tapi ni skepingnya kan Linda ya? Tu skepingnya kan? Tak? Skepingnya kan tu? Dia ada 2 keping. Dia ada 2 keping ke tu kalau yang tu? Pink. Ya. Ya. Share. Okey, kalau jumpa tak second one, second dia. Okey, Ustazah ada hantar juga ni. Ada hantar ya, dua-dua. Okey, huruf jar ni dia ada 8. Antaranya di sini kaf tu lah. Dia memang huruf kaf saja dan dia memang all the time baris dia ka. Gitu ya. So tengok ya. Hurufu, tengok tajuk dia dulu. Hurufu bermaksud huruf ya, dia panggil huruf. Al-jar. Tu jar tadilah. So dia fungsi dia membaris bawahkan isim selepas dia. Selepas huruf jar wajib isim saja. Kalau bukan isim so bukanlah. So itu cara kita detect dia huruf jar ke tak ya. So kita tengok list dia sekejap Linda. Tengok list itu, tolong bawah tu. So kita ada kat sini min ya. Kalau kita tengok sini ya, tengok min ya. Min tengok contoh dalam dia tu la yusminu wala yughni min. Tengok min ya. Jo'in ain tu pada bawah. Itu kita detect. Dia tak kisah baris bawah tu double baris, 2 baris ke 1 baris, itu dia tak peduli. So min jo'in, min dari jo'in kelaparan. Itu dari segi maksud ya, dari kelaparan. So dari situ kita nampak fungsi huruf jar. Dia membaris bawahkan isim selepas dia. Kalau yang tadi dia alif lam, betul tak? Kal farashi. Tapi kat sini tak ada alif lam, tak apa, tanwin. Tanwin 2 baris juga ataupun istilahnya tanwin, itu juga ciri-ciri dia isim. Pak ya, tadi alif lam isim, tanwin juga isim juga. Walaupun cara kita nak kenal lah ya. Okey, kalau kita tengok ila pula ya. Ila maksudnya kepada. Min tadi dari, daripada, semua boleh lah. Ila kepada pun boleh juga ya. Ila rabbi, Rob kami, Rabbana, Rabbuna, Rabbi. Kenapa dia jadi Rabbi? Dia boleh jadi Rabbu, dia boleh jadi Rabba. Rabbana, biasa kan doa kan Rabbana, Rabbuna. Dia kenapa dia jadi Rabbi? Kenapa dia baris bawah? Sebab ila tu. Ya. So ila kita panggil jar, isim selepasnya dipanggil majrur. Ataupun setengah nak sebut isim majrur, boleh je nak panggil isim majrur. Kita dah tahu dah dia memang isim, nak sebut isim majrur pun boleh, nak sebut majrur je pun boleh. Lepas tu an akan, tentang. Maksud dia akan boleh, tentang boleh ya. Ataupun berkaitan pun boleh jugalah. Tengok ani ya, an. Di sini dia jadi baris ani. Nanti sekejap ya, kita tengok kenapa ya. Tengok selepas dia alif lam. Al-lagwi. Lagwi ni yang lara. Lara maksudnya benda-benda yang tak elok lah ya. Dari akan ataupun dari ya, dari perkara-perkara lara. Lara ni yang melekakan orang, melalaikan orang ya. So al-lagwi baris bawah. Tetapi kenapa di sini ani? Kenapa berbaris? Kenapa? Sebenarnya asalnya nun tu mati. Okey. Jika ada 2 huruf sukun yang berturut-turut, pertamanya di sini nun tu lah ya. Tengok an tu, daripada an ya, daripada an nampak nun dia sukun ya, mati ya. Jika ada 2 huruf sukun berturut-turut, satunya pada nun tu ya, dan keduanya pada padanya selepas hamzah wasal. Selepas hamzah wasal, lam yang pertama itu adalah sukun. Nampak dia tak ada baris. Kalau kita tengok yang berbaris syadah tu lam yang kedua ya. So
pertemuan dua huruf sukun, ya. Jika dua huruf sukun bertemu, alif hamzah wasal tu jangan peduli, dia tak ada apa-apa, ya. Jadinya huruf sukun yang pertama which is nun, dia akan dibaris bawahkan. Itu cara nak menyambung dia lah, ya. Lepas tu kita nampak ni, actually dia an. So di sini kita jumpa jar majrur. Lepas tu kita jumpa ala. Ini senang ni sebab banyak, ya. Ala, ya, ala wala yahuddu ala jar ta'ami, pak bari bawah. Ya. Ala bermaksud atas, atas, di atas, ke atas, ya. Ta'ami maksudnya makanan. Sebenarnya makanan, memberi makan, bukan memberi makan tu maksudnya perbuatan, ya. Makan, ambil makan je, makan ataupun makanan, ambil itu je dulu, ya. So ala ta'ami, tengok list yang kedua dia, siapa Linda? List yang kedua, sebab kita nak nampak huruf kaf kita tadi, ya. Okey, kita nampak fi, fi bermaksud pada ataupun dalam ataupun di, semua boleh, ya. Okey, fi al-quburi, apa? Jar majrur. Itu cara kita nak kenal jar majrur. Tapi ni senang sebab nampak baris bawah. Nanti ada yang tak nampak baris bawah. Ada, ya. Ustazah warning awal-awal. Friendly warning, friendly warning, ya. Nanti ada juga yang kita tak nampak baris bawah dia, tetapi masih kategori jar majrur. Kemudian, ya. Okey, lepas tu bawah dia huruf ba. Ya, al-ba'u bermaksud huruf ba. Pelik tak? Al-ba'u maksudnya ba. Orang panggil ba ataupun huruf ba lah. Dia boleh jadi B sahaja, B sahaja. Baris dia kena B dan dia pendek. Ya. So kat sini di situ dia punya contoh bihorin, B huruf jar, horin, tengok ra tu. Baris bawah kasrah, ya. Di situ jar majrur dia. Okey. Lepas tu al-kafu maksudnya al-kaf, maksudnya huruf kaf. So dalam bracket memang huruf kaf saja, macam ba tadi pun pendek, baris bawah. Kaf baris atas sahaja. Kalau ba tadi baris bawah sahaja. Tak boleh jadi ba, tak boleh jadi bu, tak boleh. Always B. Dan kaf ni pula is always ka sahaja. Tak boleh ku, ki tak boleh, ya. Tengok ka, lepas tu al-ihni. Tengok baris bawah. Nampak, ya? Nampak clear ni kat situ, ya. Ka bermaksud seperti. Seperti, seumpama, seakan, semacam, semua samalah, ya. Kalau B tadi bermaksud dengan. Ya, ambil sikit maksud dia. Dan al-lamu bermaksud huruf lam. Ya, alamu bermaksudlah dia tak letak baris. Kenapa? Sebenarnya boleh je dia letak. Dia boleh dua. La pun boleh, li pun boleh. Juga pendek. Ya, okey. Tapi dia tak letak di situ. Sepatutnya dia letak lebih accurate, ya. La ataupun li. Dan untuk B, ka dengan la ataupun li memang pendek, ya. Pendek lah, bukan macam fi. Fi itu 2 harakat, ya. Kalau yang fi tu, ya. So di sini kita dah jumpa jar majrur ataupun orang dia nak panggil majrur tu isim majrur, boleh juga, ya. Okey. Al-mabthusi. Al-mabthusi. Ingat tak sebelum ni kita kata tajuk kita sifah wa mausuf. Ada sifah wa mausuf ataupun jap ya, saya tengok sekejap. Kalau Lina ada nota sifah wa mausuf, upload terus kalau ada, ya. Sifah wa mausuf ni macam ni tau. Cara kita nak detect dia, kita tengok dia dua perkataan yang sebelah menyebelah. Okey. Ka tadi jangan pedulilah, ya. Jar jangan peduli. Tengok al-farashi bermula dengan alif lam, ya. Al-mabthusi bermula dengan alif lam. Ini cara kita nak detect dia dan baris terakhir dia orang sama. Kalau yang pertama ada alif lam, yang kedua pun perkataan kedua mesti ada alif lam. Satu. Dan baris yang pertama tadi al-farashi baris bawah, al-mabthusi baris bawah juga. Dua perkara yang kita kena perhatikan. Samalah, masing-masing ada alif lam, masing-masing berakhir dengan kasrah ataupun majrur. So ini kita panggil sifah wa mausuf. Sifah maksudnya sifat. Sifat maksudnya karakteristik, cerita, keadaan. Katalah rumah besar, besar itu sifat. Rumah buruk, buruk itu sifat. Betul tak? Rumah apa-apalah contoh, ya. So itu orang panggil sifah ataupun sifat wa mausuf. Wa tu dan, ya. Mausuf maksudnya benda dia lah. Dia kasih farashi lemak tadi dah. Ni. Ya. Itu no. Mausul bukan? Ni isim mausul. Bukan ni. Ini isim mausul. Oh, okey. Okey, kalau nak scroll down ni kita tengok yang mana. Okey. Tadi scroll down ke up ke yang kita boleh, ini ataf bukan?
ini huruf jar. Ini huruf jar. Kita apa tadi? Sifah wa mausuf kan? Itu nasab. Ini idhafah. Idhafah bukan, idhafah bukan. Ya, yang ni. Tajuk dia na'at. Na'at ataupun sifah. Dia ada dua ya. Setengah orang suka sebut na'at. Yang pertama itu na'at. Maksudnya sifah lah. Sifah ataupun sifat. Boleh je. Nak sebut na'at pun boleh. Nak sebut sifah pun boleh. Di sini dia bagi tunjuk contoh. Jika perkataan itu tak ada alif lam, boleh juga. Kalau tak ada alif lam, sasanya dia berakhir dengan tanwin. Kalau tak ada alif lam lah. Ya. Jika perkataan itu ada perkataan pertama muannas, sifat dia mesti muannas. Jika perkataan pertama muzakkar, sifatnya mesti bentuk muzakkar. Dan jika dia bermula dengan alif lam, kedua-duanya ada alif lam. Itu cara dia lah. Dan yang penting baris dia kena ikut. Bawah tu dia tunjuk lah, Lina. Bawah tu ya. Talibin, itu yang ada baris kan. Talibin mujtahidin. Nampak? Itu clearly tanpa alif lam lah. Kalau dia alif lam, tak ada tanwin lah. At-talibi al-mujtahidi. Dia akan jadi macam tu ya. Yang at-talibatu mu'annas. Lepas tu dia punya sifat dia mesti mu'annas. Sifat dengan benda itu jantina diorang mesti parallel, sama. Dia kata tak boleh benda dia muzakkar, sifat dia mu'annas tak boleh. Itu kita kena kena belajar detect lah. Tapi kat sini kita tak nampak yang mu'annas ke apa, tak ada masalah. Ya, sebab selalunya jamak taksir, kalau jamak taksir dia tak nampak dia punya ciri-ciri muzakkar ataupun mu'annas ya. Okey, farash maksudnya apa? Bulu-bulu. Betul tak? Kan maksudnya kan? Ni kan cerita kiamat ya. Cerita kiamat gunung itu berterbangan apa? Bulu ke apa? Apa ya? Farash macam rama-rama. Farash rama-rama ke apa? Ke ataupun kapas? Apa? Macam itulah lebih kurang lah. Ini cerita hari kiamat ya. Manusia itu seperti kalau bulu apa? Bulu kat sini ni. Kalau bulu ni, tak silapnya dia macam farash tu macam apa ya? Macam kapas ke apa? Bayangkan manusia pada hari itu seperti kapas yang al-mabthuth. Mabthuthnya apa? Everywhere. Dia macam bertebaran. Kalau monks apa yang translate monks ni? Tu Rama. apa dia? Rama-rama. Rama-rama lah tadi kan. Ustazah sebutkan macam macam kapas ataupun rama-rama. Ustazah confuse. Ya, rama-rama. Okeylah, dia rama-rama ya. Itu seperti rama-rama yang kita kata penuh dengan rama-rama. Macam itulah. Ibaratnya kata kita pandang ke langit tu, ibaratnya penuh dengan rama-rama ibaratnya. So begitulah keadaan manusia itu, bertebaran, penuh sebagaimana butterfly tadi. Ya. So al-mabsusi itu cara kita nak detect dia. Tapi ada something yang lebih detail. Al-mabsus tu tak apa, bentuk dia, bentuk perkataan itu ya. Dia ada bentuk yang bentuk isim macam An-Nas. Dia memang bentuk dia macam tu An-Nas tau. Dia tak boleh berubah ya. Al-Farash juga bentuk dia. Tetapi al-mabsusi tu dia asal dia perkataan lain tu sebenarnya. Perkataan dia. Kalau An-Nas memang An-Nas. Macam mana nak tahu? Itu perlukan sedikit masa lah ya. Perlukan sedikit jangka masa. Sebab ada isim yang permanently dia macam tu. An-Nas memang An-Nas je. An-Nasu, An-Nasi, An-Nasa. Bentuk dia, baris je berubah ya. Farashis juga. Tapi mabsus tu dia ada bentuk asal dia. Bukan itu sebenarnya. Ya. Tapi tak apa, itu tinggalkan dulu ya. Itu macam complicated sikit ya. Okey, ada siapa-siapa nak tanya dulu? Ada apa-apa? Nak tanya? Okey, kita terus dulu ya. Watakunu. Takunu, tengok tadi list kana ni tadi. Kana tadi. Apakah kita dah tahu dia, kita dah familiar, kita dah tahu nak cari dekat mana. Tengok balik list dia. Tadi kita yakunu. Yakunu, sekarang dia takunu. Kalau takunu mesti untuk hiya ataupun anta. Dia memang macam tu ya. Takunu fi'il mudhari' juga. Sama bentuk dengan yakunu, bezanya tadi ya, sekarang ta. Tetapi memang yang takunu kalau ini dia memang untuk dua-dua. Sama ada untuk anta ataupun ya, itu kita kena pastikan sendiri ikut ayat masing-masing ya. So kalau kita tengok ya, nak anta ataupun ya, cuba tengok hiya. Hiya itu dia punya madhi dia kanat. Tengok dia mudhari' dia takunu. Tengok anta. Anta pula madhi dia kunta, tapi dia punya mudhari' dia takunu. Mudhari' dia orang sama ya. Kalau awal-awal, alamak macam mana ni nak tahu dia tu untuk anta ke ya. Tengok ayat tu lah. Dia bercerita tentang siapa. Ya? So di sini takunu adalah fi'il mudhari'.
Saat dia punya dhamir dia sama ada hiya ataupun anta, tak apa, tinggalkan dulu. Yang penting kita boleh agak ya. Tadi waw itu ataf lah ya. Dan menjadi juga maksud dia sama ya. Menjadi, apa yang menjadi? Kak Ustazah cakap tadi, selepas fi'il, ya, selepas fi'il jika ada isim. Jika, Ustazah guna perkataan jika sebab dia bukan 100%, ya. Ada masanya tak ada isim, ya. Wa takunu, dan menjadi. Tengok isim selepas fi'il itu. Al-jibalu. Nampak alif lam? Al-jibal, alif lam, ya. Isim lah tu. Al-jibalu. Lu tu yang penting. Ya. Lu tu apa? Dipanggil baris depan ataupun istilah dia tadi rufu' ataupun marfu'. So al-jibalu adalah sama ada anta ke hiya tadi, terpulang. Tapi jibal tadilah. Jibal sebenarnya yang duduk di dalam dhamir, yang duduk di dalam takunu. Tapi hiya ataupun anta tu kita kena pastikan dulu. So al-jibalu dipanggil isim fa'il. Dipanggil ya. Kalau kita kata takunu, apakah dhamir yang ada yang tersembunyi di dalam fi'il takunu? Ada dua lah Ustazah, hiya pun boleh, anta pun boleh. Kita jawab macam tu. Tetapi nanti kita nak pastikan dia hiya ataupun anta, kita pastikan kemudian ya. Okey. Al-jibalu. Al-jibalu adalah apa? Bukit, gunung pun boleh, bukit pun boleh ya, al-jibal ya. So dia juga tadi kita kata apa? Dia isim fa'il ya. So kita dah tahu dah, dan menjadi, apa yang menjadi tu? Gunung-gunung ataupun bukit-bukit menjadi. Dia memang terbalik ya. Lepas tu menjadi ka, lagi sekali ka. Seperti ya, jar. Al-ihni, ni yang bulu-bulu wul ya. Al-ihni jar majrur, ataupun suka sebut jar dan isim majrur. Boleh je, tak ada masalah. Kal-ihni, al-manfushi sama. Al-ihni, alif lam, ada alif lam juga. Masing-masing berbaris bawah. Ini juga sifah wa mausuf. Okey. Mausuf itu sifah maksudnya apa? Sifat. Sifat maksudnya apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri maksudnya apa? Menggambarkan keadaan sesuatu. Betul tak? Okey, Ustazah bagi contoh ya. Kereta besar. Bendanya kereta. Kereta mausuf ya, yang digambarkan, yang disifatkan ataupun yang diceritakan keadaannya. So besar ni tadi, kereta besar, besar itu sifat dia ataupun apa, ciri-ciri dia ataupun apa, keadaan si kereta tadi, kereta kecil ke, kereta besar ke. So sifat ini kita boleh kategorikan sebagai gambaran tentang benda tu. Macam sifat lah, tapi kalau kita nak lebih memahami ya, gambaran tentang benda tadi ataupun keadaan benda ni tadi dah. Kalau kereta tu, apa keadaan kereta tu? Kereta besar ke, kereta kecil ke, kereta buruk ke, kereta lama ke, kereta mahal ke, kereta mahal. Itu dipanggil sifah ataupun gambaran ataupun keadaan benda ni tadi. Kalau kita nak lebih gunakan perkataan yang pelbagai lah untuk sifah ya, sifat ya. Okey. Ya. Sifah wa mausul ni dia mesti macam tu tadi lah, ada huruf jar, lepas tu majrur, lepas tu baru dia akan jadi sifah wa mausul lah. Macam tu ke? Tidak sini ada jar. Tidak semestinya ada jar. Kalau yang ni dah memang ada jar, tak ada masalah, tetapi bukan sepanjang masa didahului dengan jar, bukan. Kadang-kadang ada ayat lain dia ada sifah wa mausul tapi tak ada huruf jar, tidak didahului dengan huruf jar. Boleh juga. So macam dia mesti kena ada isim sebelah-sebelah ke ataupun Ya, betul. Dia kena ada isim dan sifat dia sebelah menyebelah. Okey. Sifat memang bermula dengan alif lam juga sebab sifat memang jatuh kategori isim juga. Sebab tu kita al-ihni memang benda tu, wool tadi tak? Bulu ke apa tu memang benda tu. Al-manfush sifat dia tapi bermula dengan alif lam juga. Memang isim memang sifat kategori isim. Sebab tu sifat juga bermula dengan alif lam juga. Dia memang kena sebelah menyebelah. Tetapi dia tak bolehlah benda dengan benda. Kalau benda dengan benda, bukan. Dia mesti benda dengan sifat. Baru dia jadi. Okey. Dah. Ada siapa-siapa nak tanya tak? Tak ada? Kalau tak ada, fa. Fa amma. Fa adalah kategori ataf. Lagi sekali Linda. Linda ada list ataf tak? Masukkan list ataf kat situ. Ataf ini bermaksud kata hubung ataupun kata penyambung ataupun kata sendi. Semua boleh lah. Ya.
Dan dia ada beberapa lah. Kalau jar tadi ada berapa? 8 ya. Kalau jar ada 8, ataf ada 9 ataupun mungkin lebih sikit. Pun boleh juga. Ya, di sini ataf ya. Tengok tajuk dia huruf al-atfi. Pak, ejaan dia pelik tapi dia baca ataf je. Huruf ataf. Okey, ini dia tidak mengubah baris. Kalau bezanya ataf dengan jar mesti membaris bawahkan. Itu jar. Tapi kalau ataf tak, dia tak ubah baris langsung. Dia fungsi dia menyambung saja. Okey, mari kita tengok contoh dia. Tengok contoh yang pertama, huruf waw. Al-wawu tu bermaksud huruf waw. Maksud dia, okey, waw dalam bracket dia. So itu war rasul. Baik, kalau kita tengok dia tak ubah baris ya. Qul ati'u Allah. Sebelumnya Allah baris atas, war rasula. Tengok dia tak ubah baris. Tapi baris dia kena samalah. Itu fungsi ataf. Kalau sebelum dia Allah baris atas, mesti selepas dia juga war rasula. Itu ataf. Dia tak ubah apa-apa. Kalau sebelumnya baris atas, selepasnya pun baris atas. Kalau sebelum dia baris depan, selepasnya pun baris depan. Kalau sebelumnya baris bawah, selepasnya baris bawah. Dia ikut sahaja, dia hanya menyambung saja. Itu ataf ya. Okey, au, okey, tapi maksud dia bukan dan ya. Yang waw tu memang dan, tapi bermaksud atau. Ya, am dengan au tu lebih kurang. Am tu sama ada pun boleh atau pun boleh ya, tapi yang dalam ni dia tersalah cetak tu, bukan bermaksud dan ya. Am tu bermaksud sama ada, bawah dia au atau samalah itu ya. Dan beberapa lagi lakin bukan dan. Lakin maksudnya tetapi, ini juga meaning dia salah. Lakin maksudnya tetapi. Lagi sebahagian lagi Linda. Okey, lepas tu huruf fa. Al-fa'u bermaksud huruf fa. Yang ni lah. Dia memang huruf fa saja, pendek. Ya, dan memang dia fa. Dia tak boleh fu, dia tak boleh fi. Bukan ya. So fa bermaksud maka. Dari segi maksud maka dan dia kategori ataf ya. Fa. Lepas tu amma. Itu summa kemudian summa kemudian bal bahkan hatta. Ini ada beberapa huruf ataf. Kalau kita perlahan-lahan lah. Tak nak hafal sangat. Tapi yang penting ada list dia lah ya. Okey. Fa, maka, ya, ataupun ada pun, boleh juga. Ada pun. Okey, amma. Amma ni sebenarnya ada dua perkataan sebenar-benarnya ya, amma. Dia an dengan ma sebenarnya. Tapi tak apa, kita ambil amma je dulu. Maka, apa pun, maka, apa-apa pun, macam itulah. Kita boleh terjemahkan dia dulu ya. Fa ataf amma tu tinggal dulu ya. Amma apa pun, ada pun. Man di sini, man ya, man tu ada dalam list isim mausul. Okey, last quote. Kesian kat Linda. Last Linda tadi ada isim mausul Linda. Tapi Ustazah harap benefitnya Linda dapat. Orang kalau dah diberi job, dia akan mahir dengan sesuatu ya. So man adalah isim mausul tadi. Kita tengok kat mana. Man bermaksud sesiapa yang. Dalam PDF kan dia Ustazah? Ya, ada tadi dalam yang Linda scroll down masa kita nak cari huruf jar atau tadi ada dalam tu isim mausul. Ada isim isyarah apa tadi? Yang kat situ tadi. Okay, man bermaksud sesiapa ya, man. Ya, betul. Okey, bawah sikit dah. Isim mausul. Ustazah nak tengok bawah je dulu. Bawah lagi. Ya, man dengan ma. Ma tadi ma pertanyaan kan ma tadi ada 4 maksud kan. So di sini tadi yang kita jumpa dari awal tadi al-qari'ah, mal qari'ah, apakah dia al-qari'ah itu? Wa ma, apakah engkau tahu? Apakah? Ma yang tadi tu semua ma pertanyaan, tetapi ma juga ada berfungsi sebagai isim mausul. Ma di sini maksudnya bukan apakah, kalau di sini apa yang. Beza yang ma ini dengan ma pertanyaan. Kalau ma pertanyaan apakah? Yang ni apa yang. Kalau ma, tapi kalau man sesiapa yang. Kedua-dua ini jika kita jumpa man dengan ma. Kalau man tu digunakan untuk manusia. Lepas tu dia tulis sebelum dia lil aqil maksudnya untuk yang berakal. Untuk berakal maksudnya manusia. Tapi selain manusia kita akan gunakan ma. Li ghairil aqil sebelum dia tu. Untuk yang tidak berakal sebelum ma tu. Ya. So di sini man, maka apa-apa pun, ada pun, sesiapa, sakulat. Sakulat maksudnya berat ya. Maksudnya berat, okey, mawazinuhu. Sekejap ya, Ustazah lajukan sikit. Mawazinuhu timbangannya. Hopefully paling tidak pun nya tu kita detect dalam dhamir muttasil ya.
huwa, humahum, hu, humahum. So hu-nya ya. Cumanya sakulat adalah fi'il madi. Sempat tak kita? Boleh tak kita bertahan sekejap? Kita cari sakula. Siapa ada buku biru? Siapa ada buku biru? Cuba tengok di belakang dulu ya. Cuba cari sama ada sakula. Kita cari sakula. Kita nak tengok dia punya list. Hopefully ada ya. Atas. Ini adalah fi'il madi sebenarnya. Sakula. Ya. Kalau kamus biru muka surat 220 ya. Tapi nak cari sakula. Ya, ada. Dekat list dia tu 220, kolom yang kedua ya, kolom yang kedua 1 2 3 4 5. 5. Dia ada sakila, dia ada dua ya, ada satu sakila, ada satu sakula. Satu ya, dia ada dua. Jadinya kita nak pastikan juga ya. Kita nak pastikan yang mana sakila ataupun sakula. Maksudnya lebih kurang. Betul dia ada sakola pun ada. Nampak? Perkataan ini ya, ada yang sakila pun ada yang sakula pun ada sakola pun ada. Tiga-tiga ada ya. So tapi kalau sakula di sini, hopefully memang dia sakula sini, hopefully dia memang sakula lah. Kita cuba tengok ya, kita tengok sakula 140. Tengok number tepi dia tu ya, 140. Bagi kat depan pula black circle tu ya, yang kotak hitam, yang apa bulatan hitam tu 140. Ini cara nak gunakan kamus ni lah. Okey, dia bagi perkataan karuma. Tapi dia kan sebab perkataan banyak ya, dan kamus ini tak mampu untuk masukkan semua perkataan. Sekejap Ustazah snap karuma. Okey, karuma ni paling tak pun kita kena tengok bentuk dia saja ya, sebab dia tak bagi perkataan yang asal. Sedikit saja kita nak tengok yang ni, sakula. Okey, Ustazah dah sending dah. Belum upload ya Lila. Okey, last kita, cara kita nak mahirkan sedikit tengok fi'il ya. Okey, ini dia bagi perkataan karuma. Tak ada masalah. Maksudnya kita ikut saja acuan karuma perkataan ni ya. So tengok dia punya fi'il madi. Sebab kita dah tahu dia fi'il madi ya. Tengok karuma, tengok yang ada ta mati di ujung. Tengok yang macam kita punya. Ya, kat situ yang ada mati satu tu je yang ada mati kat ujung. So sebenarnya kalau dia muzakkar, dia akan jadi sakula perkataan kita. Tapi bila dia ada ta di hujung yang mati tu, dia panggil ta ta'nis, dia panggil ta perempuan. So mana-mana fi'il madi yang ada huruf ta mati macam tu, kita dah tahu dah dia sebenarnya dia punya dhamir dia adalah hiya. So dia muannas sebenarnya. Sakulat maksudnya dari segi maksud dia berat, tetapi kita dah tahu dah fi'il madi 3 huruf untuk hiya ataupun dhamirnya adalah hiya. Itu yang kita should be able to recognize lah ya. Okey. Mawazinu adalah jamak taksir untuk macam mizan. Mizan adalah timbangan. Okey, itu Ustazah ada tapi dah lama Dah lama Ustazah nak cari, lambat. Okey, mawazinu, kalau Ustazah jumpa nanti Ustazah hantar kat grup ya. Mawazinu timbangan. Tapi dia jamak taksir sebenarnya ya. Mawazinu dia berakhir pada nu. Okey, kita stop kat sini dulu. Ustazah nak tanya siapa-siapa yang ada pertanyaan. Silakan. Boleh tutup kita punya ni, siapa Linda? Boleh tutup kita punya apa? Screen. Okey, ada sesiapa yang nak tanya pertanyaan? Silakan. Jangan malu dengan pertanyaan, jangan risau. Kalau kita rasa soalan bodoh pun don't worry. Soalan bodoh tu banyak membantu orang lain sebenarnya. Betul tak? Ke dah absorb semua? Ke langsung blur semua? Okey. Linda? Ada tanya? Ada tak? Linda ada nak tanya? Amma tadi Ustazah apa ni? Amma kita tak sebut pun tadi, Amma. Kita tak sebut pun. Apa je yang kita sebut ya. Amma tu tinggalkan dulu ya. Dia ada sometimes imma, sometimes dia amma. Tapi tak apa, itu tinggal dulu. Itu yang kita tak sebutlah. Tapi fi'il tu memerlukan sedikit kesabaran juga untuk kita detect dia ya. Kita nak detect dia sebab bila sebut fasa fi'il, kita should be able to see whether dia fi'il madhi past tense, whether dia fi'il mudhari'
present tense ataupun whether dia fi'il amar. Itu kebolehan yang kita perlu ada kalau fi'il. Bukan tu saja, oh dah boleh kenal lah ini fi'il madhi lah. Good. Itu pertama, dan kita mesti nak tahu dhamirnya siapa. Itu dua perkara yang kita perlu ada untuk mahir dengan fi'il ya. Bukan saja mengenal fi'il madhi ke, fi'il mudhari ke, fi'il amar, dhamir dia. Cara nak detect dhamir dia, permulaan kita tengok dalam kamus tadilah. Ya, cari bentuk dia macam tu. Okey, yang lain, silakan. Ada apa-apa pertanyaan lain? Ada? Okey, jamak taksir. Last ya, sebelum kita stop. Jamak taksir, apa dia? Ustazah, jamak taksir. Apa jamak taksir? Ina nak jawab? Tak tahu. Okay, jamak ada tiga jenis jamak. Jamak ni maksudnya plural. Dia bermula dengan 3 dan lebih. Okey, jamak ya, dengar ya, bermula kalau satu dipanggil singular English tu ataupun mufrad. Kalau satu, dia satu bilangan tau. Tidak semestinya orang. Orang boleh haiwan, boleh benda, boleh tempat, boleh ya. Okey. Jika bilangannya satu, dipanggil mufrad. Okey. Dan biasanya mufrad tu biasanya tanwin lah biasanya. Ya, tanwin biasanya. Okey, jika dia bilangannya 2, dipanggil musanna. Musanna bunyi dia ani, aini. Contoh muslimun seorang ya, muslimun seorang lelaki. Nak jadikan 2 orang, tukar muslimani ataupun muslimaini. Pertambahan alif nun, ani, aini itu menjadi bilangannya 2. Okey. Dan yang ketiga, start daripada 3 dan lebih, muslimuna, muslimina. Itu sah-sahnya jamak muzakkar salim. Dengar bunyi dia, muslimuna, muslimina. Yang kita kata muslimin, yang kita kata biasa sebut muslimin, muslimina sebenarnya. Tapi bila dalam percakapan kita tak bariskan, yang akhir tu kita matikan ya. So kalau dengar muslimuna, muslimina, muttaquna, muttaqina, itu sah-sahnya jamak muzakkar salim. Maksudnya perkataan itu perkataan muzakkar. Itu ya, itu maksud dia. Dan kalau kita perempuan, kalau perempuan dia ada cara dia pula. Seorang perempuan, seorang muslimah perempuan dipanggil muslimah. Betul tak? Muslimah kan? Muslimah tu sebenarnya dia ta marbuta. Kalau kita tengok spelling dia muslimatun sebenarnya. Tapi bila kita cakap muslimah, kita cakap itu seorang perempuan muslimah. Kalau 2 orang, muslimatani, muslimataini. Daripada ta marbuta tu tambah ani ataupun aini. Jadi 2 orang muslimah. Dan kalau ramai, muslimatun sebenarnya. Tapi kita biasa dengar muslimat. Betul tak? Muslimin dan muslimat kita cakap. So kalau muslimin refer kepada jamak muzakkar lelaki lah, jamak muzakkar salim. Muslimat adalah jamak muannas salim, jamak perempuan. Muslimat itu bentuk jamak muannas, nama dia panjang. Jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Sebab dia ada formula dia, sebab tu dia panggil itu. Dan jamak yang ketiga, dia panggil jamak yang bukan jamak muzakkar salim, bukan jamak muannas salim, dia panggil jamak taksir. Contoh sebuah kitab, kitabun. Tetapi kalau 2, kitabani atau kitabaini, 2 kitab. Kitabun, 1 kitab. Sebuah kitab. Kitabani, kitabaini, 2 buah kitab. Kalau jamak, kutub ataupun kutubun. Kita biasa dengar kutub kanah. Betul tak? Orang Melayu kan kutub kanah kan? Kutub maksudnya buku ataupun kitab-kitab. Apa bentuk dia? Kutubun. Dia tak ikut yang tadi. Muslimuna, muslimina. Tak ada. Dia tak ada. Bentuk tu lain. So itu jamak taksir. Dan satu lagi contoh, rasulun, seorang rasul, rasulani, rasulaini, 2 orang rasul, plural dia rusulun. Dia rusul, dia pendek je. Dia macam kutubun. So jamak taksir. So yang tadi mawazinu adalah jamak taksir untuk mizan. Mizan maksudnya timbangan. Itu nanti kalau Ustazah jumpa, Ustazah hantar dalam grup ya. Okey, alhamdulillah. Paling tak apa hari ni ingat balik. Lupa dah jamak taksir tak? Lupa kan? Jamak muzakkar, panggil jamak muzakkar je pun boleh. Nak panggil penuh, jamak muzakkar salim. Kalau nak penuh, tak nak pun jamak muzakkar. Cukup. Perempuannya jamak muannas salim pun sama. Ambil pendek, jamak muannas. Dan yang ketiga, jamak taksir. Banyak jamak taksir ni ya. Dalam Quran pun banyak. Jamak taksir ni kena tahu maksud dia ke Ustazah? Baru tahu itu jamak taksir. Ya, ya kena tahu, tapi kadang-kadang kita boleh selalunya kena tahulah, tapi kalau kadang-kadang kita boleh agak macam rasulun, rusul kan bunyi dia tu pun kita boleh kan. Kitabun, kutub. Dia ada bunyi dia lah, tak lari jauh sangat pun. Ya, tapi kena yang off lah nak tahu dia punya maksud juga, ya. So alhamdulillah kat situ saja. Okey, ada apa-apa?
sebelum kita keluar Zoom? Ada? Dia diam tu maksudnya faham 100%. Kita ambil yang positif. Kita ambil masa. Okey, jangan risau. Biasalah belajar memang macam tu kan. Belajar memanglah perlukan mencabar minda. Imam Asy-Syafi'i kita rahimahullah taala berkata ada 5 perkara untuk mendapat ilmu ya, 5 atau 4 ya. Imam Asy-Syafi'i kata apa? Kesungguhan. Kesungguhan, lepas tu dia kata kos, dia kata. Kos. Biasa nak dapat ilmu hebat free mana ada, betul tak? Tadi kesungguhan kita. Lepas tu, tapi Ustazah tak susun lah ya. Kosnya, lepas tu kecerdikan. Memang kena ada sedikit cerdik. Kena ada sedikit lah. Jadi beza cerdik tak cerdik tu mungkin cepat sikit. Yang kurang cerdik tu lambat sikit. Jangan kecil hati. Itu Imam Asy-Syafi'i dah list down dah. Dan ketiga, keempat, tualuz zaman. Panjang masa. Tual tu panjang. Tawil lah. Maksilah tawil, tual sama. So zaman masa. So masa yang lama untuk kita mahir dalam sesuatu ilmu. Kita belajar sebulan nak pandai. Memang tak lah. Memang tak lah, betul tak? Okey. Tak ada apa-apa, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Bye. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.